Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini untuk menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji ini. Hari ini kita masuk berkaitan dengan pembahagian najis. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ini, pembahagian najis ini dia bahagi kepada tiga jenis. Yang pertama najis mughallazah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis yang mutawassithah. Kita tengok satu persatu jenis-jenis najis ini. Yang pertama sekali najis mughallazah ini, iaitu najis yang berat. Najis yang berat dianggap najis yang berat, iaitu daripada najis anjing dan juga babi. Dalil menunjukkan najis ini jenis yang berat ialah ia tidak memadai membasuhnya dengan air sekali sahaja. Itu dikategorikan sebagai najis berat ni kerana najis ini tidak memadai dengan membasuh hanya sekali sahaja. Dalam hal ini ia mestilah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, satu daripadanya dengan air tanah, sebagaimana ini nyatakan dalam hadis yang sebelum ini. Juga dikiaskan dengan hukum dikiaskan hukum babi kepada hukum anjing, sedangkan pada hadis itu tidak ada pun berkaitan dengan babi ini, khinzir, tidak ada. Tapi dikiaskan hukum babi kepada hukum anjing sebagai najis mughallazah kerana babi lebih teruk keadaannya daripada anjing. Itu dikira ataupun dikiaskan babi ini kepada anjing. Maka basuhan dia, cucian dia, kita akan tengok disebutkan juga selepas ini, iaitu 7 kali. Yang kedua najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Najis yang ringan iaitu kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Maknanya najis bayi lelaki yang umurnya belum capai 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Manakala bayi perempuan tidak termasuk. Bayi perempuan dia tidak termasuk dalam najis mukhaffafah, maknanya cara basuhnya seperti mana najis-najis yang biasa. Berbeza dengan najis bayi lelaki yang belum capai umur 2 tahun yang minum susu ibu sahaja, dia basuh dia rinjis air sahaja. Tidak perlu membasuh, rinjis air sahaja. Dalil menunjukkan bahawa kencing tersebut najis ringan ialah madai membersihkannya dengan hanya merinjiskan air dan meratakannya ke semua tempat najis tersebut, walaupun tanpa mengalirkannya. Tak perlu pada mengalirkan air ke atas najis tersebut. Itu sehingga dibahagikan ataupun dikategorikan najis itu sebagai najis ringan kerana tak perlu basuh, dirinjiskan air sahaja ke atas najis tersebut, sehingga walau tidak mengalirkan air ke atas najis itu pun tidak mengapa, rinjih begitu saja. Itu dia. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kita tengok satu hadis Nabi SAW daripada Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Ini dia maksudnya bahawa Ummu Qais ini dia kata menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak lelakinya yang masih kecil. Dia bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa anak kecil dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak makan apa-apa makanan. Anak ni kecil lagi, tak makan apa-apa makanan yang lain daripada susu ibu.
Anak tersebut kencing di atas baju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tu kencing di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air, lalu merenjiskannya tanpa membasuhnya. Nah, Rasulullah minta air, lalu merenjiskan kata ke atas apa dia tadi, ke atas najis bayi lelaki tadi. Itu dia. Maknanya kita tengok di situ menunjukkan bahawasanya maknanya najis itu najis yang ringan. Itu dia kata disebutkan sebagai najis yang ringan. Kalau kita tengok pada hadis ini disebutkan antara beberapa kata faedah yang dapat diambil daripada hadis itu. Dia kata kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh seorang yang baik pergaulannya, sehingga dengan kanak-kanak sanggup terima kanak-kanak dan terima kanak-kanak letak di atas riba dia, dan letak di atas riba dia sehingga kanak-kanak itu kencing, tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan sebagainya. Nah, ini sebagai satu tunjuk contoh teladan yang cukup baik. Contoh teladan yang sangat baik pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Seperti mana yang kita tengok contoh ataupun disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu contoh tauladan yang sangat baik, sehingga kepada kanak-kanak ini baginda begitu kata berlembut, kata ihsan dan sebagainya. Nah, basuh sudah tentu memerlukan kata lebihan air, maknanya mesti banyak, perlu kepada air yang lebih basuh. Nah, maknanya apabila dalam hadis ini Nabi SAW fanadhahu, maknanya walam yaghsilhu, Nabi SAW hanya merenjiskan air, maknanya tidak perlu kepada basuh. Kerana basuh itu sudah tentu dia memerlukan air yang lebih. Nah, dalam konteks ini maknanya Nabi SAW tidak membasuh, hanya merenjiskan sahaja. Nah, dan najis apa dia ni, maknanya air kencing kanak-kanak tadi juga dikira sebagai najis. Nah, bukan kata dibiarkan begitu saja, dianggap sebagai najis juga. Najasatu baulul ghulam, maknanya dikira sebagai najis juga daripada kencing kanak-kanak yang tidak sampai umur tadi. Nah, itu dia. Dan memadai dengan hanya ar-rasyu, iaitu renjiskan sahaja di atas kata najis kanak-kanak lelaki yang tidak sampai umur tadi, dan tidak perlu kepada membasuhnya. Nah, keadaan ini berbeza. Keadaan ini dia kata berbeza dengan sekiranya kanak-kanak itu perempuan. Kanak-kanak itu perempuan, dia mesti kena basuh. Sama ada apa dia ni, walaupun mungkin belum cukup umur 2 tahun dan hanya minum susu ibu juga, dia kena basuh. Berbeza dengan kata kanak-kanak lelaki. Maknanya dalam konteks ini sesuatu perkara yang kita tengok tidak sama antara lelaki dan perempuan dalam bab ini, dan perkara ini tidak boleh nak dikiaskan. Ini sebagai satu dalil yang nyata, yang jelas daripada Nabi SAW, tidak boleh nak dikiaskan. Dalam konteks lain, kebanyakan hukum maknanya sama saja, kecuali ada sesuatu yang jelas daripada Nabi SAW yang nampak secara zahir membezakan bagaimana suatu amalan ataupun cara itu dilakukan. Sama ada konteks ibadatnya, konteks yang ni, konteks membasuh najis ini beza dalam masalah ini. Dalam konteks yang lain, kebiasaannya hukumnya adalah sama saja di antara lelaki dan perempuan. Tapi dalam bab ini maknanya tidak sama, berbeza antara lelaki dan perempuan. Lelaki direnjiskan sahaja air, perempuan hanyalah kata lelaki direnjiskan air, perempuan mesti dibasuh. Nah, yang sebaiknya disegerakan untuk mencucikan najis tadi, supaya kata hilang terus cepat dan tidak lupa. Najis itu maknanya kalau boleh, maknanya
bersihkan terus supaya kata hilang, dan mungkin boleh jadi kata tidaklah kata jadi terluput untuk menghilangkan najis yang ada itu. Itulah dia antara beberapa perkara yang mungkin dapat diambil daripada hadis itu, yang seorang sahabiah maknanya bawa jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kencing, dan beberapa perkara yang dapat diambil. Nah, dari segi hukum, dari segi akhlak yang kita boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berkelakuan dengan seorang bayi. Nah, manakala najis mutawassithah ialah najis pertengahan, iaitu najis selain daripada anjing dan babi dan kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan minum kecuali susu ibu tadi. Contoh najis pertengahan ialah kencing manusia, najis haiwan, darah dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i. Nah, dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya merenjiskan air ke atasnya, dan tidak pula wajib dibasuh berulang kali. Maknanya kalau sekiranya maknanya direnjiskan air itu najis ringan. Kalau sekiranya yang najis berat dibasuh banyak kali, yang ini dikata tidak wajib dibasuh berulang kali. Sekiranya najis tersebut boleh dihilangkan dengan sekali basuhan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Maksudnya apabila Nabi SAW keluar ke kawasan lapang untuk buang air, aku membawa air kepadanya. Hadis pada Anas radhiyallahu anhu kata, apabila Nabi SAW keluar ke kawasan lapang untuk buang air, aku membawa air kepadanya. Anas ini sentiasa berkhidmat kepada Nabi SAW. Mana bawa air kepada Nabi SAW, lalu baginda bersuci dengan air tersebut. Nah, itu dia. Dan satu hadis Nabi SAW yang lain, satu hadis Nabi yang lain daripada Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu' wa li muslim yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Maksudnya aku seorang yang kisah cerita hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya hadis ni kata, Ali menyebut kata aku seorang yang selalu keluar mazi. Ali ni menyebut, dia kata aku seorang yang selalu keluar mazi, mudah keluar mazi. Nah, ni bagi orang lelaki yang ada jenis kata mudah untuk keluar mazi. Mazi ni dia berbeza dengan mani. Mana mani maknanya keluar, mazi ni keluar dengan syahwat dan tidaklah keluar dengan cara memancut. Nah, mazi tu tapi dikira sebagai najis. Dan aku berasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ali ni disebut kata malu nak tanya. Kenapa dia malu? Kerana isteri dia tu Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya berkaitan dengan keluar mazi ni, malu. Nah, tapi malunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini tidaklah menjejaskan dia untuk mendapatkan hukum yang sepatutnya dia perolehi. Walaupun kata dia malu, tapi dia wakilkan kepada orang lain. Wakil kepada orang lain untuk bertanya tentang masalah yang dia hadapi ni. Masalah apa dia? Masalah dia selalu keluar mazi ni. Nah, fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Dia kata aku menyuruh Miqdad bin al-Aswad menanyakan baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menjawab, dia hendaklah berwudu. Dalam riwayat Muslim, dia hendaklah membasuh zakarnya dan berwudu. Nah, tu dia maknanya dia basuh dulu, lepas tu dia berwudu dengan kata sebab keluarnya mazi tadi. Nah, kita tengok dalam hadis hadis Ali radhiyallahu anhu ini mana banyak juga perkara yang mungkin kita dapat ambil. Yang pertamanya, hadis ini menunjukkan bahawasanya boleh ataupun harus untuk mentaukilkan kepada orang lain untuk menanyakan sesuatu perkara kerana malu tadi. Boleh untuk kita wakil kepada orang lain. Mungkin kita pun jadi juga masalah kita pun, saya macam duduk di berjabat di beberapa tempat bahagian tu, orang tu dia tanya wakil pada orang lain. Ada setengah tu dia kata untuk orang lain, padahal dia untuk dia dah lah. Ada macam tu dah. Setengah tu dia kata untuk orang lain tanya, ni saya tanya untuk kawan saya, tapi padahal untuk dia dah. Ada juga macam tu, tak apalah.
Ada betul, ada setengah tu maknanya betul-betul untuk orang lain, untuk kawan dia sungguh. Untuk bertanyakan suatu masalah, tara masalah. Kita boleh wakilkan kepada orang lain untuk bertanyakan suatu masalah. Kerana mungkin boleh jadi kita segan, kita malu, kita rasa tidak selesa dan sebagainya. Dia kata kat sini boleh untuk kita mewakilkan kepada seorang lain untuk bertanyakan seseorang, disebabkan mungkin malu tadi. Seperti mana yang berlaku kepada Ali radhiyallahu anhu ini. Ali ni malu kerana isteri dia itu Fatimah adalah anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malunya Ali ni kata malu yang tidak menjejaskan, tidak menghilangkan maksud untuk mendapatkan hukum syarak. Bahkan dia wakilkan kepada orang lain sebagai kata mungkin kalau ditanya sendiri pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa segan. Dia kata ihtiraman wa tauqiran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana menghormati juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana isteri dia itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nak cerita benda-benda yang sulit ni memanglah sesuatu yang agak panggil susah lah kita nak bagi tahu. Malu perkara tu. Tapi tidaklah kata menjejas, kata maksud dia untuk mendapatkan kata hukum yang sepatutnya dia nak tahu tadi. Dan juga kita tengok dalam hadis ini Nabi SAW menyebut, ini faedah juga, dia kata Nabi SAW menyebut yaghsilu zakarahu. Maknanya menunjukkan bahawasanya mazi itu adalah najis. Menunjukkan bahawasanya mazi itu adalah najis. Kerana Nabi SAW dalam hadis ini meminta supaya dibasuh najis zakar tadi. Mana kalau tidak najis mana tak perlu pada basuh, tapi disuruh supaya basuh dulu. Maknanya menunjukkan bahawasanya mazi itu adalah najis. Maka menunjukkan bahawasanya hukum mazi itu seperti mana hukum air kencing, maknanya najis yang kata wajib dibasuh kerana ianya adalah najis. Itu dia. Yang ketiga, kita tengok dalam hadis ini Nabi SAW menyebut wa yatawadda, maknanya yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Menunjukkan bahawasanya mazi itu adalah membatalkan wudu. Apabila keluar mazi maknanya menunjukkan kata batal wudu. Mazi itu apabila keluar mazi ianya adalah membatalkan wudu, kerana disuruh supaya berwudu selepas daripada basuh kata zakar tadi, maknanya suruh supaya berwudu. Yaghsilu zakarahu wa yatawadda, maknanya suruh supaya berwudu selepas daripada itu, menunjukkan bahawasanya mazi itu membatalkan wudu. Itu dia. Anal madhi naqidun lil wudu. Tetapi tidak wajib untuk mandi. Berbeza dengan mani. Mani ni dia maknanya wajib mandi. Tapi mazi ni tidak wajib mandi, hanya berwuduk sahaja, basuh dan terus berwuduk selepas daripada itu. Ini mungkin kata tidaklah pada orang-orang yang dah tingkat berumur, mungkin tidak berlaku dah. Tapi kita baca juga dah terus kerana mazi pun dia keluar dengan panggil syahwat, dengan syahwat. Tidak diwajibkan mandi dengan ijma' ulama. Yang keempatnya dia kata yang mungkin boleh ambil daripada hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu zakarahu wa yatawadda, tu dia kata kalau kita tengok disebut yaghsilu zakarahu wa yatawadda, basuh zakar dan berwudu, tidaklah menunjukkan bahawasanya wajib tertib di antara basuh zakar dengan berwudu tadi.
Nah, tapi afdalnya ataupun sebaiknya adalah tertiblah. Cuma bagi orang yang mungkin melihat ataupun berpandangan bahawasanya sentuh zakar itu, bagaimana dalam mazhab Syafi'i itu maknanya batal wudu, maka mengatakan bahawasanya dia basuh itu dengan lapik lah, maksudnya begitulah. Nah, kalau dia berwuduk dulu, lepas tu baru dia basuh, maknanya dia basuh itu dalam keadaan dia berlapik. Maknanya tidaklah kata menunjukkan bahawasanya wajib tertib untuk basuh dan selepas itu berwuduk. Boleh untuk dia berwuduk lepas itu basuh. Cuma mungkin kalau berwuduk lepas tu basuh, maksudnya dia berwuduk lepas tu nak basuh tu dia basuh dalam keadaan dia berlapik, tidak pegang, kata dengan cara mubasyarah, dengan cara teguh. Itu maksudnya. Dan juga kita tengok dalam hadis ini ulama berbeza pandangan dalam konteks yaghsilu zakarahu tadi, basuh zakar tadi, di mana kata had yang perlu dibasuh zakar tadi, had yang perlu dibasuh zakar tadi sampai takat mana yang wajib dibasuhnya zakar tadi. Ulama berbeza pandangan kepada tiga pandangan. Yang pertama sekali, dia kata basuh, dia kata memadai hanya basuh kepala zakar itu sahaja. Minta maaf lah disebut perkara ni, saya pun maknanya sebut secara teruh macam tu lah secara terang ataupun secara terus macam itu dah, supaya benda tu jelaslah maksud dia dengan izin, dengan maaf lah. Okey. Maknanya pertama, pandangan pertama mengatakan bahawasanya memadai hanya dengan membasuh kepala zakar sahaja. Ataupun pada tempat yang kena mazi itu. Itu adalah pandangan jumhur, jumhur daripada Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Seperti mana juga kata konteks dia basuh najis air kencing biasalah, dia basuh pada zakar itu saja, tidak kata sampai kepada basuh keseluruhan zakar itu. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, dia kata yang wajib basuhnya ialah semua zakarnya, sama ada yang kena mazi tu, sama ada di kepala dia yang kena mazi ataupun yang tidak kena, mana keseluruhan zakar itu kena basuh. Ini pandangan yang kedua. Kita mungkinlah kita basuh semua sekali, tapi bagi orang yang tempat sejuk ke ataupun tempat yang air kurang ke, tak ada air, memang dia berjimat air, basuh tu hanya sikit sungguh, berjimat sungguh, itu kata boleh jadi benda ni penting bagi sesetengah orang. Sebab tu maknanya ada pandangan ini yang mungkin kita rasa tidak perlu bagi kita sebut ataupun bincang perkara tadi, tapi mungkin bagi setengah orang lain adalah sesuatu yang kata perlu. Mungkin keadaan kencing tu dalam keadaan kata seorang lelaki yang pakai seluar cara dia tu, maknanya agak susah ataupun sukar untuk nak basuh semua sekali. Maknanya sebab itu pandangan ini memberi kelonggaran. Apabila yang pertama tadi kata basuh hanya pada kepala sahaja. Yang kedua ini kata basuh semua zakar itu, termasuklah kepada apa dia ni, zakar tadi, semua sekali zakar tadi, sama ada yang kena ataupun tidak. Cuma pandangan yang ketiga satu lagi, wajib basuh zakar dan sehinggalah kepada kata apa dia ni, batu dia tu sekali. Basuh semua sekali. Pandangan yang ketiga lebih itu lagi, lebih keras lagi, lebih teruk lagi, maknanya kena basuh semua sekali sehingga kepada batu dia tu semua sekali kena basuh juga. Kerana pandangan ini dia menyebut, dia kata dengan adanya khisiatan, dia kata batu tu lah yang kata proses untuk mengeluarkan maknanya mazi ataupun mani juga ya dah. Itu dia, tu sebagai satu sebabnya dia kata dah. Seterusnya antara faedah juga dapat diambil daripada hadis ini,
yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaghsilu dzakarahu, menunjukkan bahawasanya wajib menghilangkan najis mazi ini dengan air. Tak boleh dengan istijmar dengan batu. Ni najis mazi ni tak boleh nak istijmar dengan batu. Ini berbeza dengan air kencing ataupun yang ghaid ataupun air besar, yang kita panggil air besar. Maknanya najis air kencing ataupun air besar, boleh untuk kita istijmar, basuh dengan, cuci dengan batu. Nah, tak ada masalah, boleh. Tapi mazi ni kena basuh. Sebab Nabi SAW sebut secara jelas, secara terang, supaya basuh. Yaghsilu zakarahu, basuh zakarnya. Itu dia lah. Basuh zakarnya. Menunjukkan bahawasanya maknanya air mazi ni mana wajib dibasuh dan tidak boleh dikias air mazi ni dengan air kencing ataupun air besar, yang buang air besar. Yang kata air kencing, air besar itu, buang air besar tu boleh diistijmar dengan batu. Satu lagi akhirnya, maknanya dalam hadis ini antara faedah yang boleh diambil juga, dia kata dia kata ulama berbeza pandangan pada mazi ini yang kena pada pakaian. Mazi yang kena pada pakaian, adakah wajib basuh ataupun renjis air sahaja? Tadi yang kata zakat tadi memang kata basuh. Yang kena, yang pada zakar itu basuh, sama ada basuh kepala saja atau basuh keseluruhan atau basuh sekali dengan kata batu sekali. Tapi mazi yang kena pada pakaian, ulama berbeza kepada dua pandangan. Yang pertama sekali jumhur ulama mengatakan bahawasanya wajib basuh. Wajib basuh. Wajib basuh, kata mazi yang kena pada pakaian ini. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i, mana kata wajib basuh. Seperti mana dengan dalil yang kata wajib basuh zakat tadi lah, kata wajib basuh pada zakat tadi, maknanya dia kata wajib basuh. Yang kedua ini dia kata, pandangan yang kedua dia kata memadai dengan merenjiskan air, seperti mana yang najis ringan tadi. Dia kata najis air mazi ni yang kena pada pakaian, ada pandangan yang mengatakan bahawasanya boleh untuk renjiskan air di atas pakaian tersebut sahaja, dengan tidak perlu kepada basuh. Renjis air macam kita kata renjis air pada basuh najis kanak-kanak laki yang tidak sampai umur 2 tahun tadi. Itu dia. Ini pandangan daripada satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maknanya kalau mungkin kalau kita nak ambil pandangan ini pun tidak masalah, adalah dibolehkan, dibenarkan pada kita, tidak ada masalah. Maknanya mungkinlah kata benda tu dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang musafir, dalam keadaan di mana-mana mungkin keluar mazi tu yang kena pada pakaian kat mana-mana, maknanya boleh ambil pandangan yang kata memadai dengan kata renjis air pada tempat yang kena najis itu sahaja. Itu dia. Okey, habis di situ. Seterusnya kita tengok hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, katanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atihi bi thalathati ahjar fa wajadtu hajaraini wal tamastu ats-thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa-rawsah wa qala hadha riksun. Nabi SAW pergi ke kawasan lurah untuk buang air. Kemudian baginda menyuruh aku membuang 3 biji anak batu, membawa 3 biji anak batu. Nabi SAW menyuruh supaya bawa 3 biji anak batu. Aku memperolehi 2 biji anak batu dan aku mencari yang ketiga tapi tidak memperolehinya, tak jumpa. Lalu aku mengambil tahi binatang yang keras dan membawanya kepada baginda.
baginda telah mengambil 2 anak batu tersebut tapi membuangkan tahi binatang itu seraya berkata ini adalah najis, tidak boleh digunakan untuk istijmar tadi. Itu dia. Hadis tersebut menunjukkan bahawa semua benda yang dinyatakan adalah najis dan begitulah juga dikiaskan kepada segala benda-benda yang lain. Cara bersuci pada najis ini, dia kata cara bersuci pada najis mughallazzah, iaitu anjing dan babi, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan satu daripadanya adalah dengan air tanah, sama ada jenis tersebut najis aini ataupun hukmi. Aini maknanya nampak lagi secara jelas ain najis itu ada, ataupun secara hukmi kita tahu dijilat oleh anjing sebagai contohnya, maka wajib kita kena basuh 7 kali. Wajib basuh 7 kali. Dan sama ada terkena pada pakaian, badan atau tempat. Dalilnya sebagaimana hadis yang sebelum ini juga berkaitan dengan jilatan anjing itu. Cara bersuci pada najis mukhaffafah, iaitu najis kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan sebarang makanan yang lain selain daripada susu ibu adalah dengan merenjiskan air sehingga rata ke tempat najis tersebut. Sama ada najis tersebut najis aini ataupun hukmi, maknanya renjis sahaja. Najis yang ringan maknanya direnjiskan air sahaja pada tempat yang najis itu dengan tidak perlu membasuhnya dan tidak sampai kepada air itu mengalir. Itu saja. Maknanya kita tengok perkara itu adalah lebih ringan, lebih mudah untuk memudahkan kita. Kerana kita tengok kanak-kanak yang kecil ini memang menjadi kebiasaan kepada sama ada ibu bapa kedua kanak-kanak tadi yang selalu bawa anak tadi ke mana-mana, dokong dia, bawa dia, dan kalau dia kencing maknanya mudah untuk nak sucikan najis tadi. Renjiskan air sahaja. Ini sebagai satu rahmat. Agama Islam ini memberi keringanan kepada kita. Mungkin juga kanak-kanak itu dibawa oleh orang lain. Biasa kanak-kanak ni maknanya disukai oleh ramai orang. Maknanya orang suka bawa dia, ambil dia, dokong dia, sehinggalah mungkin kalau terkena dia buang air kencing, maka tidak perlu dibasuh kepada pakaian yang kena pada najis tersebut. Itu dia. Maknanya najis yang berat tadi maknanya mesti dibasuh dengan cara 7 kali sekalinya dengan cara air yang dicampur dengan tanah. Cara bersuci pada najis mutawassithah, iaitu najis lain daripada anjing, babi dan kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan sebarang makanan yang lain selain pada susu ibu adalah dengan mengalirkan air ke atasnya dan menghilangkan kesan-kesannya sehingga air najis tersebut dan juga sifat-sifatnya sama ada warna, rasa atau bau hilang. Sama ada najis aini ataupun hukmi. Najis yang masih lagi jelas ada, ataupun najis tu hukmi, maknanya tahu orang kencing kat situ, tapi najis tu orang kata tak nampak dah, najis kering dah, bau pun tak ada dah. Tapi wajib kata basuh dia. Wajib basuh dia. Manakala kena yang jenis atas lantai simen kita ni, maknanya kena mesti pastikan buang. Mungkin kalau tidak nak basuh pada semua tempat tu, maknanya mesti buang dulu najis itu. Kalau mungkin nak kata najis air besar, maknanya berak, maknanya kena buang. Ada pun air kencing, maknanya kata letakkan kain sehingga buang dulu. Selepas itu diambil kain basah sehinggalah beberapa kali dialirkan ataupun dibasuh di atas tempat itu sehinggalah hilang kata air najis tersebut. Itu dia, maknanya sehingga kata hilang kata bau, rasa dan warna najis itu hilang, maknanya dikira sebagai bersih lah. Maknanya tidak terhad kepada beberapa kali, mungkin sekali dah hilang ataupun tak hilang sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Tidak ada masalah. Namun demikian tidak mengapa jika warnanya masih kekal disebabkan susah untuk menghilangkannya, seperti warna darah. Mungkin boleh jadi. Kadang-kadang maknanya susah untuk hilangkan warna. Maka dia kata tidak mengapa untuk warna itu masih kekal kerana susah untuk hilang. Yang lain dah tak ada dah. Bau dah tak ada, ataupun kita dah puas hati dah basuh,
sehingga kata hilang dah kata sifat najis tadi dari segi bau dan rasa dia tadi, maka boleh kata memadai di situlah. Okey, seterusnya kita tengok sikit lagi berkaitan dengan cara menyucikan kulit bangkai selain anjing babi. Ni yang kita kata yang sama. Yang sama kata sehingga kulit binatang selain daripada anjing babi ni boleh dimanfaatkan, boleh digunakan oleh kita semua. Sebab tu ada kulit buaya pakai yang kata benda ni apa-apa jenis lah, beg ke, tali pinggan ke, apa dia lagi, boleh kita guna pakai benda ni, barang-barang kulit itu selain daripada anjing babi. Cuma kita kena dipanggil samuk dia nah. Boleh guna dah, tidak ada masalah. Yang anjing babi saja yang tidak boleh, tidak boleh. Kulit bangkai tersebut disucikan dengan cara disamak, iaitu membuang segala lendir pada kulit yang boleh merosakkannya. Mana buang yang lapis atas dia tu, maknanya yang mungkin lapis yang bahagian dalam lah maksudnya. Maknanya buang segala lendir yang boleh merosakkannya, manakala tidak dia jadi bau. Jika dibiarkan dengan menggunakan bahan panas dan tajam hingga tidak lagi berbau busuk yang rosak dan rosak sekiranya direndam dalam air. Maknanya kata boleh, kata sebenarnya dengan apa cara mungkin kita tengok yang orang buat tu dengan guna garam. Dia boleh menghilangkan bau dia tadi. Dia kata menggunakan bahan panas ataupun tajam hingga tidak lagi berbau. Maknanya penting sekali, maknanya sehingga tidak ada bau lagi dah. Boleh menghilangkan bau pada kulit tersebut, maka boleh dikira ataupun dah memadai untuk orang kata diguna pakai. Masuk waktu tu? Dah masuk? Belum lagi dah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, idza dubighal ihabu faqat tahura. Apabila kulit itu disamuk, maka ia akan menjadi suci. Apabila kulit itu disamuk, maka ia akan menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Ini sebagai satu sebenarnya maknanya kata kemudahan ataupun dibenarkan kepada kita untuk menggunakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kegunaan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan segala apa benda yang di atas muka bumi ini untuk kegunaan manusia, sehingga binatang pun yang kata walaupun tak boleh makan sekalipun binatang tersebut, tapi dibenarkan untuk menggunakan kulit dia. Walaupun mungkin binatang bangkai yang kata mati, yang boleh makan tapi mati, tapi boleh digunakan kulit dia. Mana begitu sekali dibenarkan kepada kita untuk mengambil manfaat daripada kata kemudahan yang ada di atas muka bumi ini untuk kegunaan manusia. Maknanya manusia yang kata akan memproses perkara-perkara tadi sehingga dia boleh buat apa sahaja. Mungkin di tempat kita ni kurang tidak begitu ketara kata pembuatan barang kulit ni. Kalau kita pergi Indonesia ni, kata boleh dikatakan macam benda tu dibuat di rumah-rumah ya. Industri kata barang kulit dia ni dia buat di rumah masing-masing tu ada je orang yang buat barang-barang daripada kulit ni. Mana kita lalu kata kawasan rumah-rumah orang dia ni, mana dia buat beg lah, buat beg kecil, buat beg besar, buat tali pinggang, macam-macam lah. Maknanya lebih kata memang kreatif wallahu alam. Sebab tu mungkin kata banyak barang-barang juga daripada sana lah. Dan dia hanya pasaran dia pun kata sudah kata cukup untuk dipasarkan kepada rakyat dia yang begitu ramai itulah. Begitu ramai. Selepas disamuk, kulit tersebut wajib dibasuh semula dengan air, disebabkan bahan-bahan yang najis yang digunakan untuk menyamuknya atau bahan yang menjadi najis disebabkan terkena kulit yang belum suci ketika sebelum disamuk tu. Mungkin kata ada najis-najis yang sebelum itu sama ada yang masa digunakan ataupun sebagainya, maka dibasuh selepas daripada samuk tadi. Maka selepas itu bolehlah digunakan. Seterusnya kita tengok masuk najis yang dimaafkan. Ada jenis-jenis najis ni, najis yang
dimaafkan daripada kata boleh walaupun nampak ada najis itu, maka dikira najis itu adalah najis yang dimaafkan. Najis yang sikit kita akan tengok selepas daripada ini. Sikit lagi ya. Kalau kita tengok, Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan. Justru Islam mewajibkan kita menghilangkan najis di mana-mana sahaja dan memelihara diri daripadanya. Islam juga telah menetapkan bahawa bersuci pada najis sama ada pada pakaian, tubuh badan atau tempat sebagai satu daripada syarat sah salat. Itu sebagaimana yang kita maklum. Maknanya mesti bersih daripada segala najis. Namun Islam adalah agama yang mudah dan tidak menyusahkan. Tak? Islam ini sebagai satu agama yang mudah dan tidak menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama kamu ni dalam beragama ni, dalam konteks kamu beragama, mengikuti agama, tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan. Kalau kita ikut agama ni, dia ada keringanan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila ada suatu masyaqqah, suatu kepayahan, maka dia akan membawa kepada kemudahan. Itu konsep agama. Jangan kita nampak agama ini sebagai satu benda yang payah bagi seorang itu untuk kita nak beramal dengan agama ini. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan agama ini ada sesuatu yang ringan, tidak menyusahkan, tidak memberatkan, tidak membebankan kamu untuk kamu beramal dengan agama ini. Itu dia. Barulah kita akan jadi rasa senang hati, seronok, tenang untuk kita melakukan beramal dengan agama ini, kerana agama ini tidak menyusahkan kita. Kita bagi laluan untuk azan sekejap. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Antara jenis najis yang dimaafkan, pertama dia kata percikan kencing yang sedikit yang tidak dapat dilihat, sama ada pada pakaian atau badan. Mungkin kadang-kadang benda tu sikit sangat, tak nampak pun. Nah, maknanya orang yang kencing kadang-kadang boleh jadi dia akan percik, tapi tak nampak pun basahan ataupun kesan air kencing tu. Nah, dia kata percikan air kencing yang dia kata sedikit, sama ada kena pada pakaian, badan ataupun tempat, dia kata yang sedikit itu tidak dikira. Sama ada najis tersebut pada mughallazah ke, mukhaffafah ke, atau mutawassithah. Nah, yang kedua, sedikit darah, nanah ataupun darah kutu anjing, ataupun najis lalat. Darah kutu anjing ke kutu manusia ke dah. Hari tu kecoh ataupun disebut oleh seorang tu, dia kata najis kutu ni bila mati di atas kepala orang tu menyebabkan solat orang tu tak sah, sebab kutu mati di atas dia. Kalau kutu tu hidup lagi tak apa, dia kata dah. Sekarang ni kutu tu dianggap sebagai binatang mungkin satunya kecil, kalau ada darah sekalipun dimaafkan. Tidak kata sampai kepada tak sah atau batal solat tu. Dia mungkin tergaru-garu kena mati kutu. Mati kutu tu mungkin boleh jadi dah kutu tu ada atas kepada dia, maka masih lagi dikira sah. InsyaAllah maknanya benda tu adalah dimaafkan, kerana kutu tu adalah binatang yang kecil. Sebab tu disebut sini, kata ni disebut, kata sama ada darah kutu tu darah kutu anjing ataupun najis lalat, sekiranya ia bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan. Sedikit darah, nanah ataupun sebagainya tadi. Yang kedua, dia kata darah luka ni, atau nanah walaupun banyak, dengan syarat ia terjadi pada dirinya sendiri, bukan daripada perbuatannya dan tidak disengajakan, serta tidak terkena ke tempat lain. Maknanya dimaafkan. Yang ketiga, dia kata najis binatang yang mengenai biji-bijian. Begitu juga najis binatang ternakan yang mengenai susu ketika murahnya. Maknanya najis binatang tu yang terkena biji-bijian, yang mungkin ada biasalah, kadang-kadang boleh jadi binatang itu berkeliaran ataupun sebagainya. Maka dia kata begitu juga najis binatang ternakan yang mengenai susu ketika murahnya, dengan syarat najis itu tidak banyak sehingga mengubah sifat susu tersebut, sehingga tidak mengubah sifat. Maknanya kalau kita tengok Islam tu nak memudahkan supaya orang fikir tidak kata jadi terus, orang kata rosak, buang, batal dan sebagainya. Mana benda-benda yang sedikit ini dimaafkan. Benda-benda yang sedikit ini dimaafkan. Maknanya kata sehingga boleh lagi kita kata menggunakan, memanfaatkan ataupun dalam konteks solat tadi meneruskan solat. Meneruskan solat. Maknanya Islam itu adalah agama yang mudah, tadi kita faham di situ dah. Dan juga mengelakkan seorang itu rasa was-was. Rasa was-was. Bila dia faham perkara sebegini, maknanya tidaklah kata memberi kesan yang kata dari konteks ibadah tidak kata membatalkan solat dia. Ataupun dari segi dia nak makan tadi, maknanya boleh lagi dia makan, boleh, tidak ada masalah. Najis ikan dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Maknanya najis ikan ni, mana najis ikan itu sendiri maknanya dibenarkan ataupun tidak dikira sebagai najis. Bahkan kalau sebut sini kata selagi air itu tidak berubah, maknanya air itu tidak kata sehingga kata jadi merah tu. Maknanya yang sedikit lah. Begitu juga najis burung di tempat-tempat yang ia selalu berulang-alik, seperti kawasan tanah suci Makkah, Madinah. Disebut begitulah. Maknanya kita tengok di Makkah, Madinah tu mana banyak najis-najis burung tu. Maka dimaafkan. Ini sebabkan kesulitan umum, dipanggil umum balwa, yang sukar untuk mengelakkannya. Sukar nak elak, kita terpijak dia boleh jadi. Sukar kita nak elakkan dia daripada najis-najis tadi tu. Maka dimaafkan. Maknanya bukan kata tidak najis, tapi dimaafkan kepada kita. Maka kita tidak akan perlu gusar, tidak perlu rasa susah hati, tidak perlu kata sehingga nak keluar, nak pergi basuh pula pijak najis burung di atas kata masjid ataupun sebelum masuk masjid dan sebagainya dah. Maknanya mudah.
mudah senang. Boleh kita faham begitu. Ni dalam konteks fiqh manhaji mazhab Syafi'i, kita boleh amalkan begitu terus dah. Nah, darah yang mengenai baju penyembelih sekiranya tidak banyak. Darah yang ada pada daging, darah yang ada pada daging juga maknanya darah yang dimaafkan. Maknanya boleh makan. Tidak ada masalah, tidak dikira maknanya dimaafkan, maknanya boleh makan. Walaupun nampak ada darah begitu boleh makan. Seterusnya dia kata debu jalan yang mengenai seseorang tu. Debu jalan ni mungkin boleh jadi debu daripada najis apa sekali, maknanya dimaafkan juga. Dimaafkan juga. Yang seterusnya, bangkai binatang yang tidak berdarah seperti lebah, lalat dan semut apabila terjatuh ke dalam suatu cecair dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya tidak mengubah sifat cecair tersebut. Maknanya yang kata bangkai binatang yang tidak berdarah. Maknanya ni seperti mana lebah, lalat dan sebagainya jatuh dalam air, maknanya tidak mengubah sifat-sifat air itu, maknanya dikira sebagai suci dan dimaafkan, tidak ada masalah. Seperti mana kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata apabila lalat terjatuh ke dalam bekas seseorang daripada kamu, masuk dalam bekas air gelas kita ke apa-apa, maka hendaklah dibenamkan, dibenamkan, ditolak masuk ke dalam. Yang kita tak nak buat tu, tak nak makan, tak nak minum tu lain cerita lah. Tapi maknanya boleh makan, boleh minum air tadi tu. Maka hendaklah dibenamkan kesemuanya, tenggelamkan dia kesemua sekali, kemudian dibuangkan lalat tersebut. Jangan makanlah lalat tu. Jangan makan pula. Berasa tak apa, makan terus semua sekali kan. Ini kerana satu daripada sayapnya itu adalah penawar dan satu lagi mempunyai kuman penyakit. Maknanya dibenamkan semua sekali, maknanya insya-Allah maknanya akan kata hilang, tidak ada memberi kesan sama ada penyakit ataupun sebagainya. Boleh kita amalkan, boleh kita gunakan, boleh kita minum air tersebut. Wallahu alam. Setakat tu dulu untuk malam ini, dan insya-Allah akan datang seterusnya kita akan sambung lagi berkaitan dengan istinja. Wallahu a'lam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.